Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, hari ini perkongsian adalah di bawah tajuk Kulliyatul Khams. Seperti mana kita dah berkongsi sebelum ini berkaitan dengan lafaz kulli, ta'rif dan juga contoh. Hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan Kulliyatul Khams. Ada 5 kata umum yang akan kita pelajari. Dalam perkongsian kali ini kita akan melihat 2 isi penting. Yang pertama iaitu senarai Kulliyatul Khams. Yang ada 5 tu, apakah 5 kulli? Apakah 5 lafaz kulli yang ada? Kemudian yang kedua, kita akan melihat keterangan berkaitan dengan Kulliyatul Khamsah dan juga contoh berkaitan dengan Kulliyatul Khamsah, insya-Allah. Baiklah, persoalan yang pertama, apakah yang dikatakan Kulliyatul Khams? 5 kulli, 5 lafaz kulli ataupun 5 kategori lafaz kulli. Yang ada 5 iaitu yang pertama al-jins. Ini yang paling asas untuk kita hafal. Al-jins, al-faslu, an-naw', al-khasah, al-ardul 'am. Ini adalah 5 kulliyat ataupun istilah dia Kulliyatul Khams. Lafaz kulli yang 5. Apa tujuan lafaz kulli yang 5 ini kita pelajari? Tujuan dia adalah untuk bagaimanakah kita menggunakan lafaz-lafaz dalam membentuk ta'rif. Jadi lafaz-lafaz ini akan digunakan untuk kita jadikan pengertian ataupun ta'rif yang terbaik ataupun ta'rif yang boleh mencapai kepada ilmu tasawur, kepada yang ingin mengetahui. Jadi lafaz-lafaz dalam kategori 5 inilah yang akan digunakan dalam ta'rif. Tajuk ta'rif kita akan kongsikan pada masa akan datang. Untuk kali ini, untuk Kulliyatul Khamsah ini, isi yang paling utama ialah kamu kena hafal ke-5 kategori ini. 5 jenis ni, al-jins, al-faslu, an-naw', khasah dan juga ardul 'am. Apakah perbezaan setiap satu daripada 5 ini? Itu kita akan pelajari pada perkongsian yang akan datang. Daripada 5 kulli ini, kita telah pun ketahui pada perkongsian yang lepas, ada 3 daripadanya adalah zati, 2 daripadanya adalah aradi. Ataupun bagi aliran yang pertama, 2 iaitu jinsu dan juga faslu adalah zati, manakala aradi ialah khasah dan juga ardul 'am. Itu bagi aliran yang pertama. Aliran pertama mengatakan naw' tidak masuk dalam apa-apa kategori, sama ada zati ataupun aradi. Manakala aliran yang kedua yang memberikan definisi zati itu ma laisa kharijan anil ma'iyah, maka al-jinsu wal faslu dan juga naw' dia termasuk dalam zati, manakala aradi sama juga bagi macam aliran yang pertama iaitu khasah dan juga ardul 'am. Itu saja pembahagian ataupun kategori yang ada dalam Kulliyatul Khamsah. 3 daripadanya zati, 2 daripadanya adalah aradi. Apa pentingnya zati dan aradi ni? Tujuannya tadi untuk kita menentukan ta'rif ataupun memberikan ilmu tasawur yang paling dekat kepada pemikiran orang yang tidak tahu. Itu kepentingan kita mempelajari Kulliyatul Khamsah. Okey, kita lihat apakah contoh ataupun keterangan bagi Kulliyatul Khamsah. Yang pertama, kita lihat dari sudut zati dan aradi. Kita dah ketahui dalam perkongsian yang lepas, 3 daripadanya adalah zati bagi aliran yang kedua, 2 daripadanya adalah aradi.
Zati maksudnya yang berkaitan dengan hakikat sesuatu tersebut, manakala aradi adalah berkaitan dengan perkara yang mendatang ataupun sifat yang mendatang ataupun luaran bagi sesuatu hakikat. Kalaulah sesuatu itu merujuk kepada tamamul mahiyah, keseluruhan hakikat, ia dalam kategori naum. Dia dinamakan naum. Contoh kita kata perkataan farsun, kuda. Bila sebut kuda, dia merujuk kepada keseluruhan hakikat kuda. Maka perkataan farsun tadi ataupun perkataan kuda tadi, dia dalam kategori naum. Dinamakan naum. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada keseluruhan hakikat sesuatu, mahiyah. Kita sebut al-insan, merujuk kepada hakikat insan tu. Maka perkataan insan itu dia adalah dalam kategori naum. Dan apa saja perkataan yang kita gunakan yang merujuk kepada tamamul mahiyah, keseluruhan hakikat tu, itulah dalam dia dinamakan naum. Kita sebut apa? Sekolah. Sekolah, perkataan sekolah itu adalah naum. Basikal itu adalah perkataan dalam kategori naum. Jadi sekiranya apa-apa lafaz yang merujuk kepada keseluruhan hakikat, itu nama dia naum. Jenis yang kedua dalam kulliyatul khamsah ialah faslun. Al-faslu. Apa dia faslu ni? Dia punya macam mana kenal, dia merujuk kepada juz'il mahiyah al-musawi laha. Dia merujuk kepada juzuk hakikat sesuatu yang bersamaan bagi mahiyah tersebut, bagi hakikat sesuatu tu. Maknanya dia adalah sesuatu yang sentiasa bersama dan juga tidak boleh dipisahkan. Sentiasa bersama dengan hakikatnya. Contohnya ialah perkataan sahil, bunyi kuda. Tadi nauk dia adalah kuda. Dia punya faslun dia ataupun ciri hakikat itu, ciri hakikat sesuatu tu, macam kuda tadi, ciri hakikat dia ialah sahil, berbunyi kuda tu. Bunyi kuda ni, dia adalah ciri hakikat yang tidak ada pada orang lain ataupun ciri pembeza yang utama daripada perkara-perkara lain. Itu jadi perkataan yang menjadi ciri utama yang merujuk pada hakikat yang menjadi ciri utama tu dinamakan fasl. Macam contohnya ialah perkataan sahil. Sahil ni ialah nama bunyi kuda. Kemudian natik. Natik ini adalah fasl bagi perkataan insan. Insan itu nauk dia, dia punya fasl, ciri hakikat dia ataupun pembeza hakikat dia ialah natik, berfikir. Perkataan natik ini adalah ciri hakikat ataupun ciri utama yang ada pada manusia yang membezakan manusia dengan perkara-perkara lain. Itu nama dia faslun. Makna pembeza utama yang melibatkan hakikat. Dan yang ketiga yang melibatkan hakikat juga ataupun zati juga ialah jins. Cuma beza dia dengan faslun, jinsun ni ialah perkataan yang umum. Hakikat, yang berkaitan dengan hakikat. Contohnya perkataan haiwan. Perkataan haiwan, dia adalah perkataan umum. Perkataan umum yang berkaitan dengan hakikat. Apa hakikat kuda, kita kata? Kita akan menjawab haiwan. Apa hakikat manusia? Hakikat manusia ialah haiwan. Jadi perkataan haiwan itu, walaupun dia umum, tapi dia merujuk kepada juzuk hakikat yang kita kendaki, maka ia dinamakan jinsun. Dinamakan jenis. Sebab dia merujuk kepada juzuk hakikat yang lebih umum. Ini membezakan dia dengan faslun. Kalau faslun tadi, ciri pembeza yang hakikat. Ciri hakikat yang membezakan dia dengan orang lain ataupun dengan perkara lain. Itu nama dia faslun. Manakala jins ialah juzuk hakikat yang umum.
Dia berkait dengan hakikat zati, tapi dia umum. Macam haiwan ni. Perkataan haiwan ni boleh digunakan kepada farsun, boleh juga digunakan kepada insan, dan boleh juga digunakan kepada binatang-binatang lain. Bila kita kata, contoh kita tanya apa dia manusia, kita kata haiwan. Jadi haiwan tu adalah juzuk hakikat yang lebih umum. Jadi perkataan yang umum yang merujuk pada hakikat sesuatu tu, itu nama dia jins. Seterusnya ada dua kategori dalam kuliatul khamsah ini yang melibatkan aradi. Aradi ni perkara luaran, sifatnya mendatang. Bukannya hakikat. Dia adalah yang mendatang, perkara luaran. Yang pertama nama dia khasah. Apa dia khasah? Ialah sifat hakikat yang dikhususkan bagi hakikat tersebut. Contoh kalau kuda tadi ialah laju dan juga kekuatan untuk memikul. Yang ada hanya pada kuda. Contohnya ada binatang lain yang laju, tetapi dia tidak ada kekuatan tahammul. Kekuatan untuk memikul tu tak ada. Jadi ciri ini nama dia ciri yang khasah bagi kuda. Manakala kalau contoh manusia tadi, dia punya khasah dia, ciri yang khusus bagi manusia ialah contohnya dhahik, ketawa. Ketawa itu adalah ciri yang hanya ada pada manusia. Cuma sifat ketawa itu bukanlah hakikat. Dia adalah sifat luaran yang mendatang kepada hakikat manusia. Dia dinamakan aradi, perkara yang mendatang ataupun sifat yang ada kepada hakikat. Kemudian ada yang kelima, ardul am, sifat umum yang ada pada hakikat yang kita sesuatu hakikat yang kita kendaki, dan juga dia juga ada pada hakikat yang lain. Contohnya ialah mashi. Perkataan berjalan ini, contoh yang kita kendaki, contoh dia kuda. Perkataan kuda ni dia punya ardul am dia, sifat umum dia ialah berjalan. Kenapa dia dinamakan ardul am? Sebab berjalan ni ada pada hakikat kuda, ada juga pada hakikat yang lain. Contohnya berada juga berjalan ni pada manusia, ada juga kepada lembu, ada juga kepada unta. Jadi perkataan berjalan ini dia adalah sifat bagi sesuatu hakikat, dan juga dia merupakan sifat bagi hakikat yang lain. Dia tidak khusus. Oleh sebab tu nama dia ardul am, sifat umum. Berbeza dengan khasah ataupun ardul khas. Ardul khas tadi hanya sifat tersebut hanya ada pada hakikat yang kita kehendaki. Itu nama dia khasah. Itu beza di antara ardul am dan juga khasah. Dalam peperiksaan, selain kita perlu hafal senarai kuliatul khamsah itu, kelima-lima kuli tadi kita kena hafal, begitu juga kita kena ada kemampuan untuk menentukan perkataan-perkataan mengikut kategori dia. Ini penting untuk peperiksaan. Contoh yang diberikan ni ialah perkataan insan. Perkataan insan, contoh dalam periksa dia bawa insan haiwanun natiqun dahikun mashin. Jadi soalan dia nak tentukan jenis kuliah ataupun kuliatul khamsah dalam ayat tersebut. Jadi kita tentukanlah. Insan, ia adalah lafaz dinamakan nau', haiwan dinamakan jins, natiq dinamakan fas, dhahik nama dia khasah, mashin nama dia ardul am. Begitu juga contoh yang kedua, khisan, kuda, haiwan adalah jins, sahil bunyi kuda adalah faslun, sur'ah kelajuan itu adalah khasah bagi kuda ataupun sifat khusus bagi kuda, mashin adalah sifat umum bagi kuda. Begitu juga perkataan-perkataan lain tidak akan terlepas daripada 5 kategori kuli ini. 5 kategori kuli ini. Dan akan datang kita akan pelajari dalam memberikan ta'rif apakah
jenis kuli yang perlu kita nyatakan supaya takrif kita menjadi mantap dan tidak boleh dipertikaikan. Itu saja pembahasan berkaitan dengan kuliyatul khams. Akan datang kita akan lihat satu persatu pada setiap jenis kuli ini. Kita akan lihat apakah makna jins, apa pembahagiannya dan juga apakah contohnya. Begitu juga kuli-kuli yang lain. Semuanya insya-Allah kita akan tahu dalam perkongsian yang akan datang. Insya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada perkongsian yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ilmu mantik. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih di atas sokongan semua, dan bagi yang belum subscribe ataupun melanggani channel saya, sudi-sudikanlah. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.